إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malam ini bagi sekian kalinya, saya pun dah tak ingat berapa kali dah saya datang sini, 4 ke 5 kali sudah. Dapat kita berjumpa lagi pada malam ini. Dapat kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan hasil yang boleh kita manfaatkan bersama. Saya datang dari kampung, tuan-tuan yang nunggu di Sungai Siput ini, mudah-mudahan dua-dua dapat manfaat. Dapat kita bersama-sama dan syukur juga, saya lebih syukur malam ini kerana dapat juga sampai di waktu yang ditetapkan walau melambat sikit. Tak dapat berjemaah bersama dengan Tok Imam. Tapi ada orang kemudian macam saya juga dapat saya menumpang jemaah usur tadi. Kerana dalam perjalanan tadi hujan lebat benar-benar. Kereta tu laju tapi drivernya 73 umurnya. Ya. Kereta je laju, drivernya slow. Jadi terpaksa lambat. Dekat Cemur tadi banyak guna pula traffic light. Dekat Sungai Siput ni pun traffic light juga. Jadi dah lambat. Udahlah sampai sini lambat. Itu nak buang air kecil pula dulu. Punya dah lambat. Alhamdulillah dapat juga kita mengadakan jadual ceramah kita pada malam ini tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, itu celoteh saya jelah sebelum kita ceramah yang sebenarnya. Malam ni tuan-tuan, saya nak bacakan sepotong ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Sadaqallahul azim. Ayat ini ramai orang dah hafal dalam surah Shaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita lah tu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan
yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Zalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang paling agung. Wa ukhra tuhibbunaha, kan? Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan diberi kamu syurga yang lebih baik daripada yang tadi, yang bernama syurga Adnin. Zalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang paling agung. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu sangat kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib, bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat ini Allah bagi tahu kita, kamu wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan jalan, aku tunjukkan cara, aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tak ada jalan supaya tak ada kena azab. One more time, tak ke tak ada jalan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Kalau kamu ikut jalan ini, tak ada kena azab. Kalau kamu tak ada jalan ini, tunggulah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak azab tu, ya? Lantak dia kata dia, aku siapa yang masuk neraka? Ada tak orang cakap begitu? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada, betul. Ada ke tak ada orang cakap begitu? Kalau tak ada aku, siapa lagi masuk neraka? Yang itu tak apa. Alright, this kind of people kita exclude, jauhkan. Dia tak masuk dalam cerita ni, ya? Mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan ataupun satu jalan yang boleh melepaskan kamu dari azab yang amat pedih? Azab tu mana? Azab di dunia, azab ketika nak mati, azab di dalam kubur, azab di padang mahsyar, azab ketika meniti siratal mustaqim, lebih-lebih lagi azab dalam neraka. Ini semua akan lepas kalau kamu ikut jalan ini. Azab di dunia pun akan lepas. Azab di dunia apa? Kehidupan yang tidak tenang, berbagai-bagai masalah. Kalau tak ada diri dia, isterinya. Kalau tak ada isterinya, anak-anaknya, ada je masalah. Hidupnya tak tenang. Itu azab di dunia. Dekat nak mati pun azab juga. Dia berhadapan dengan sakaratul maut yang bersangatan. Ataupun dia nampak malaikat maut itu dalam rupa yang asal. Ataupun dia terpaksa berhadapan dengan tipu daya iblis. Itu dekat nak mati. Azab yang pedih, dekat nak mati tu. Dalam kubur ada azab lagi. Soalan dan pukulan munkar nakir. Datang munkar nakir tu menanya, "Marabbuka?" Tak boleh jawab. Dong baginya 70 hasta terbenam ke bumi. Itu azab dalam kubur. Ada 4 azab dalam kubur ni. Yang pertama soalan dan pukulan munkar dan nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga didatangkan apa? Yang opini apa? Ulur dengan kaleng. Namanya pun menggerunkan. Suja'ul aqra, qra bunyi. Itu ulur dengan kaleng. Mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat.
Dan yang keempat, dimasukkan api neraka masuk dalam kubur. Itu 4 seksa kubur. Yang mana lalu noho cek kabur. Di mahsyar punyalah dahsyat ya. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Ya. Kemudian apa lagi? Peluh, ada orang peluh had mata kaki, ada orang peluh had betih, ada orang peluh had lutut, ada orang peluh had peha, ada orang peluh had perut, had pinggang, ada orang peluhnya ke dada, ada yang peluh sampai apa tengkuk pun ada. Itu di padang mahsyar. Ada yang dibangkitkan rupa rimau, ada yang dibangkitkan rupa serigala, ada yang dibangkitkan rupa kera, ada yang dibangkitkan rupa babi pun ada. Tengok apa amalan dia dalam dunia ni. Kalau nak lepas itu, ini jalannya. Sekarang kita ceritakan jalan. Ini azab, cerita azab dulu. Lebih-lebih lagi di dalam neraka azabnya. Tak tergambarkan oleh kita azab yang Allah sediakan dalam neraka. Ndak lepas ke tak nak? One more time. Ndak lepas ke tak nak? Ada orang tanda angkat tangan. Nantak lah kata dia aku siapa lagi nak kena azab. Angkat tangan. Saya nak tengok mana kubur. Nak kat gambar. Ni kamera ni tau. Nak kat gambar. Mana kuburnya. Esok nak masuk Facebook. Tajuknya apa? Ini orang yang bercita-cita nak diazab di akhirat besok. Kalau enggak, ini jalannya. Tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah. Yang pertama, kena beriman dengan Allah. Percaya dengan Allah tu bukan setakat percaya Allah ni menjadikan langit dan bumi, yang itu tak cukup. Bukan setakat percaya Allah menjadikan matahari, bukan setakat percaya Allah menjadikan diri dia, bukan setakat percaya Allah menjadikan alam ini, itu tak cukup lagi. Dia mesti mahir dengan 4 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma, yang keempat tauhid as-sifat. 4 ni kena mahir, kena faham. 4 jenis tauhid ni. Kalau belum faham lagi, belajar. There is still time untuk belajar. You are never too old to learn. Tak ada orang yang terlalu tua untuk belajar. Sebelum dia mati, elok belajar. Faham keempat jenis tauhid. Itu percayakan Allah. Begitu juga percayakan Nabi, percayakan Rasul, percayakan malaikat, percayakan hari kiamat, percayakan kitab dan sebagainya. Rukun iman yang 6. Kena beriman kepada 6 rukun iman tu. Sungguh-sungguh 100%. Tidak ada waham, tidak ada zan, tidak ada syak. Waham tu banyak tak percaya, percaya sikit aja. Zan dia banyak percaya, sikit aja tak percaya. Syak 50-50. Setengah percaya, setengah tak percaya. Tak ada itu, tiga-tiga tak ada. Dia kena percaya 100%, 100%. Rukun iman yang 6 tu. Itu dia kehendaki beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Bukan setakat yakin bahawa Nabi itu adalah Rasul. Setakat itu tak cukup. Kena jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dan suri tauladan untuk kita ikuti. Hidup kita mesti mencontohkan Nabi. Nabi itu macam mana hidupnya? Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah bila ditanya, akhlak Nabi itu macam mana? Nabi itu akhlaknya kana khuluquhul Quran. Dia itu adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Nak tengok Al-Quran dalam bentuk praktikal dalam kehidupan, tengok kehidupan Nabi. Sebab itu kita mesti jadikan Nabi itu sebagai contoh dan tauladan. Apa saja yang kita buat mesti mencontohi Nabi. Macam mana Nabi semayang, macam itulah kita nak semayang. Macam mana Nabi mendidik keluarganya, macam itulah kita nak mendidik keluarga kita. Macam mana Nabi itu tegas dalam perjuangannya, kita begitu juga kena tegas dalam perjuangan. Macam mana Nabi itu berekonomi, macam itulah kita nak berekonomi. Macam mana sabarnya Nabi itu, begitulah kita nak sabar juga. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi adalah contoh yang terbaik. Allah suruh kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu beriman dengan Rasul. Waktu apa namanya? Maknanya tu'minu billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Sudah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, ada lagi satu yang perlu kita buat. Kalau nak lepas Kalau nak lepas azab yang pedih.
Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan di jalan Allah ini bukan satu pilihan. It is not an option. Faham kita macam cakap orang putih ni? It is not an option, it is an obligation. Dia bukan satu pilihan, dia adalah satu tanggungjawab. Semua orang mesti berjuang di jalan Allah kalau nak lepas daripada azab yang pedih lah. Semua orang. Saya kena berjuang, tuan-tuan kena berjuang, puan-puan kena berjuang di jalan Allah. Nak berjuang di jalan Allah bukan balik ke ngasah barang aja, bukan itu aja. Jangan karang turun ngasah barang aku nak lebih orang kafir. Itu bukan dikanak berjuang mesti itu. Yang itu kalau perlu memang disuruh pun wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum, kata Allah. Berperanglah kamu di jalan Allah seperti mana mereka memerangi kamu. Itu salah satu aja. Tapi yang sebenarnya berjuang di jalan Allah ni litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Agar kalimah Allah, hukum hakam Allah di atas muka bumi ini mulia di atas muka bumi ini. Hukum hakam Allah tu ada 5 aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima ni hendak kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib semua buat, no exception, semua buat. Yang haram semua tinggalkan. Jangan ada yang buat, ada yang tinggalkan, itu tak ada. Kita berjuang ni yang haram semua tinggalkan. Saya tinggalkan, tuan-tuan tinggalkan, puan-puan tinggalkan, siapa saja mesti meninggalkan yang haram. Tidak, Allah kata riba itu haram, semua jangan terlibat dengan riba. Kalau nak lepas dari azab, kalau nak azab go ahead lah, jalanlah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, kata Nabi, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Itu wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah dia berjuang di jalan Allah. Kata Hasan Al-Banna, ada pernah dengar nama Hasan Al-Banna ni? Pengasas satu gerakan Islam yang bernama Ikhwanul Muslimin. Namanya Hasan Al-Banna. Akhirnya mati ditembak oleh tentera Jeneral Abdul Nasir. Tak tahu siapa membunuhnya, askar yang membunuhnya. Kerana dia memperjuangkan Islam dalam hidupnya. Dan kumpulan inilah yang dulu berjaya menguasai negeri Mesir, sehingga presidennya pun dia dapat daripada golongan Ikhwanul Muslimin yang digulingkan baru-baru ini. Iaitu siapa nama presidennya? Dr. Morsi namanya. Itu Ikhwanul Muslimin. Pengasasnya ni nama Hasan Al-Banna. Apa kata Hasan Al-Banna? Barang siapa dalam hidupnya tak ada bercita-cita untuk memperjuangkan syariat Allah di atas muka bumi ini, langsung tak ada cita-cita, maka mati ia sebelumnya, mati ia sebahagian dari Yahudi dan Nasrani. Dari sebab itu kita mesti ada cita-cita nak berjuang di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Mesti kamu berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Gunakan segala yang ada pada kita untuk berjuang di jalan Allah. Harta kita, tenaga kita, masa kita, fikiran kita, idea-idea kita, semua kita gunakan untuk meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Bila ini kita buat, 3 perkara kita buat. Ini rekan-rekan ni tuan-tuan, kalau nak panjang-panjang boleh lagi ni. Kalau kita buat 3 perkara ini, yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan Rasul, yang ketiga kamu berjuang di jalan Allah. Allah, apa yang Allah nak bagi pada kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama Allah nak bagi keampunan daripada segala-gala dosa kita.
Ya, siapa tak nak dosa diampunkan, angkat tangan. Angkat dah. Orang sana ada. Ayat tak berdosa. Angkat tangan. Saya tengok penuh. Mana korang? Atau ada orang tak nak diampunkan dosa? Ada orang tak nak? Ataupun ada orang tak berdosa? Ini saya nak tengok penuh. Mana korang orang yang tak berdosa? Ada ke? Tok Imam ke? Ada? Tak berdosa? Orang yang bercakap ni lagi berlambak-lambak dosa. Ya. Dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Apa? Ya Allah, tidak kena memilah. Sekali lagi. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Apa? 10. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Kalau satu jenis itu 1 juta, ada berapa dosa semua? 10 juta dosa. Ya. Allah ampunkan dosa-dosanya. Ndak ke tak nak? Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Bila dosa terampun, apa dapat? Bila dosa dah tak ada, apa dapat? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya. Kalau dah terampun dosa, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Ya, surga tu di atas, di bawahnya tu sungai. Ada 4 jenis air sungai ada di bawah surga tu. Yang pertama air biasa macam ni. Yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Itu air biasa. Rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Madu manis ke tawar? Manis ke pahit? Nak tanya orang sana. Madu manis ke pahit? Tak ada jawab dah manis. Madu manis ke pahit? Manis. Atau ngapai dia tak nak madu? Dia manis. Yang kedua, sungai susu. Sungai susu. Nak minum susu apa? Sungainya lalu. Free aja, cedok aja. Nak susu Das Lady, sungai Das Lady ada. Nak susu Cap Junjung, sungai Cap Junjung ada. Nak susu apa lagi? Nak susu FNN, sungai FNN ada. Okey? Susu apa lagi anda? Susu Everready, sungai Everready ada. Everready bukannya susu ya? Everready apa? Bateri. Itu dia. Sungai apa? Sungai susu. Itu yang kedua. Yang ketiga sungai madu. Sungai madu. Madu tu sungainya cedok aja. Dalam dunia ni kalau madu besar ini botolnya berapa dia harganya? Kalau besar ini botol madu yang asli punya lah, berapa dia harganya? Korang-korang RM50 tahu. Kalau besar ini botolnya. Itu dalam dunia ni. Bukan madu yang jual mata kedai tepi jalan tu, itu RM10 aja. Itu saya pada jual apa tak angkat tangan. Itu saya bawa bulan depan. Ya itu campur dengan gula. Ini madu betul. Khasiatnya memang best ya. Tu madu itu. Sungainya cedok aja. Yang keempat sungai apa dalam surga tu? 4 jenis sungai. Yang pertama air biasa, yang kedua susu, yang ketiga madu, yang keempat kuis perdana. Yang keempat apa? Arak. Nak minum apa? Sungainya. Nak minum Tiger Beer, sungai Tiger Beer. Nak minum Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum VSOP, sungai VSOP. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nampak? Terror ada ustaz. Nama arak pun hafal. Ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang bestnya minum banyak mana pun tidak mabuk-mabuk. Tak ada pening-pening. Bukan macam arak dunia ni. Arak dunia ni minum
gelas macam tu, mabuknya setangki. Ini lantak dan minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening ya. Steady je dia. Bertambah sihat dia. Dalam syurga mana ada sakit, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada ngantuk, mana ada tidur. Dia bukan tidur tu kerana nak tidur, bukan dia tidur tu kerana dia ngantuk. Dia tidur tu kerana dia nak tidur aja. Itu dalam syurga. Tak ada letih-letih. Tak ada tua-tua tau. Dalam syurga tak ada orang tua tau. Semua lelaki ni kalau masuk syurga semua umurnya berapa? 33 years of age. Every one of you will be 33 years of age. 33 tahun umurnya. Itu dia kemuncak ketampanan lelaki. Dimasukkan ke dalam syurga. Ya, umur berapa tahun? 33 tahun. Walaupun dia sekarang sudah 73 tahun. Esok masuk syurga jadi berapa? 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? Tahun depan berapa umurnya? Tak ada, bukan 34. Tahun depan 33 juga. Tahun lagi satu berapa umurnya? 33. Tahun depan itu berapa umurnya? 33. 1000 tahun lepas itu berapa umurnya? 33 juga. Kalau kita 33, dama tu berapa umurnya? Tu dama tu. Berapa umurnya? 18 tahun. Walaupun dia mati umur 80, besok kalau dapat masuk syurga berapa umurnya? 18 tahun. Cun, tahu ke cun? Bergetar. Punyalah cantik. Yang hebat itu semuanya bikir belaka. Setiap kali dia bersama dengan suaminya, kembali dia menjadi bikir. Tahu bukan berbikir? Tak tahu hidup sama dengan orang. Ini dia. Masuk dalam syurga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga ada berapa? Kuis perdana lagi malam ni. Syurga ada berapa? Yang disediakan oleh Allah, syurga ada berapa? Ya Allah, tak tahu dia meh. Ada berapa? Ini berapa? Ada berapa ni? 8 syurga. Neraka ada berapa? 7 neraka. Neraka ada 7, syurga ada 8. Ini menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah tu lebih banyak daripada murka Allah Ta'ala. 8 syurga dijanjikan oleh Allah. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatun Na'im. Yang ketiga namanya Jannatun Adnin. Tadi ayat yang saya baca tu, Jannatun Adnin, Jannatun Adnin. Yang keempat namanya Darussalam. Tadi ada tak kita minta Darussalam? Ada tak Imam minta Darussalam tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam qayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Ma'wa. Bukan Ma'wa ya, Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Yang keenam namanya Darul Jalal. Darul Jalal. Yang ketujuh namanya Darul Khuld. Khuld itu kekal ya. Darul Khuld. Negara yang kekal, nikmat-nikmatnya semua kekal. Dan yang ke-8 namanya Darul Qarar atau Jannatul Qarar. Jannatul Qarar namanya. Qaf ra alif ra. 8 syurga disediakan oleh Allah Taala. Nak yang mana? Tuan-tuan nak yang mana? Puan-puan nak yang mana? Ya Allah, mana tak nak? Nak yang mana? Tuan Haji ni nak Firdaus. Dia nak Firdaus. Yang lain tak nak ya? Ya, patutnya jawabnya tak semua. Bukan Firdaus saja ya. Pasal kita di akhirat berapa lama? Ada 2 tahun? Ada 10 tahun? Ada 1000 tahun? Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi kadang-kadang pergi Jannatul Na'im, kadang-kadang pergi Jannatul Ma'wa, kadang-kadang pergi Jannatul Qarar, kadang-kadang pergi kepada Darussalam. Tengok. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik daripada sebelumnya.
namanya Jannatun Adnan. Orang nama Adnan itu nama syurga lah. Ada orang nama Adnan. Ada ke tak? Ada orang nama Adnan. Itu nama syurga lah tu. Orang nama Adnan itu syurga. Orang nama Naim itu syurga. Orang nama Firdaus itu syurga. Ya. Syurga Adnan. Artinya syurga yang kekal segalanya. Segala-galanya kekal. Mudanya kekal, kekuatannya kekal, kehandsomannya kekal, kecantikannya kekal, semuanya kekal neraka. Ya. Nikmat syurga itu ada berapa? Tak terkira banyaknya. Itu nikmat syurga ya. Dia Allah janjikan syurga kepada mereka itu. Itu apa? Berapa dah Allah balas? Yang pertama diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketiga dimasukkan ke dalam syurga yang lebih baik, namanya syurga Adnan. Yang keempat lepas ini kan. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu sangat suka, kamu kasih benar. Apa dah? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Bantuan dari Allah. Bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Ya, Allah bantu kita dalam perjuangan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berjuang ni bukannya nak menang tu kerana ramai orang. Bukan nak menang dalam perjuangan tu kerana kuat. Bukan nak menang dalam perjuangan tu kerana tenteranya hebat. Bukan. Kita kalau menang pun dengan bantuan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, baru dapat kemenangan ya. Begitu juga kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang lain tak boleh. Kalau ada rahmat Allah Ta'ala, barulah dimasukkan dalam syurga. Jadi 4. 8 syurga Allah tunggukan bagi mereka-mereka yang beriman. Tapi iman dah saya syarahkan 2 bulan sudah katanya. Bab iman. Ada 5 jenis iman. 5 peringkat iman. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman, ya Allah, penatlah saya ngaburkan 2 bulan sudah ni, dah lupa belakang. Yang kedua namanya iman apa? Iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman hak. Yang kelima namanya iman haqiqah. Haqiqah, bukan aqiqah ya, haqiqah. Ya, yang pertama iman taklid. Apa iman taklid? Iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Orang kata Allah tu ada, dia kata ada. Dia ngikut orang dia tak tahu, tak boleh tunjukkan dalil apa Allah, apa dalilnya Allah itu ada. Ya. Sehari suntuk saya mencarahkan bab iman ni sejam lebih ke tu. Cerita iman aja. Udah lupa? Ya, udah lupa ke dah? Dia macam ni lupa ke dah dah main. Dah lupa dah. Iman taklid tu iman ngeko-ngeko, iman paturut, iman ngikut-ngikut. Orang percaya, dia percaya. Bila tanya dalil, dia tak tahu. Apa dalil Allah tu ada? Ada lah. Apa dalil Allah tu ada? Ada lah. Aku tak nak ada lah. Aku nak bukti, aku nak dalil. Apa buktinya Allah itu ada? Apa kata ada? Ada lah. Tu kata ada? Ada lah. Apa kata ada lah. Itu dalil. Dia tak tahu menghuraikan bahawa alam ni Allah yang menjadikannya. Tak boleh nak dihuraikan. Ini iman taklid namanya. Kalau orang yang dia bertaklid bertukar pendapat, yang Allah tu tak ada, dia pun kata tak ada. Kalau dia ngikut-ngikut, iman ni tak sah lagi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ustaz-ustaz datang sini ngajar bab akidah, jangan tuang. Jangan tuang. Kalau datang pun jangan ngantuk aja. Dengar betul-betul, faham betul-betul. Kalau apa yang tak faham, tanya. Soalan-soalan yang mungkin. Ya. Ini dah ngantuk aja. Bukan tuan-tuan yang dalam hati saya, tuan-tuan dah saya tahu ya. Kejap ni tuan. Ada yang ngantuk. Tak ada apa. Macam itulah patutnya. Bila ada ustaz ke ustazah ke ngajar bab iman tu, faham betul-betul. Ada apa? Ada keraguan, tanya. Jangan segan-segan nak tanya. Ya, segan bertanya sesat jalan. Yang kedua iman ilmu. Sudah saya syarah juga dulu iman ilmu. Ilmunya dah cukup.
Dia dah kenal Allah Ta'ala. Dia tahu Allah tu maha sempurna. Ilmunya dah ada. Cuma ilmu orang ni dia berbeza-beza, berbagai-bagai peringkat. Ada yang tinggi benar, ada yang hafal Quran, ada yang hafal beratus-ratus ribu hadis. Tapi kalau setakat ilmu saja belum selamat lagi. Kerana iman ilmu tu hanya ilmunya berkisar di, tengok ni, saya nunjuk apa ni? Berkisar di otak. Tak sampai ke hati. Tak ada terasa takut. Hanya tahu tapi tak terasa. Itu iman ilmu. Tahu syurga tu hebat tapi tak terasa kehebatan syurga. Tahu neraka tu dahsyat, tak terasa takut dengan neraka. Buat juga benda-benda yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Itu iman ilmu namanya. Ada dah orang hafal Quran tapi menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Padahal hafal Quran. Itu tandanya kerana imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Kita hendak terasa. Allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Yang ngetor dia sebut nama Allah. Bila diseru dari masjid ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Apa buat? Tarik selimut lagi ya. Kalau orang yang iman ayat tu terasa di hati. Kalau orang iman ilmu, dia tahu. Oh, subuh dah masuk. Kita ni nak datang lagi. Dia tahu tapi tak terasa. Oleh kerana itu, dia melakukan maksiat walaupun dia tahu maksiat itu berdosa. Walaupun dia tahu dia akan nanti masuk neraka. Tapi oleh kerana imannya hanya di otak, tak sampai di hati, tak terasa takut, maka dia sanggup juga melakukan maksiat. Sanggup juga meninggalkan yang wajib. Kerana apa? Imannya tak sampai ke hati. Tahu tapi tak terasa. Yang ketiga barulah terasa di hati. Iman ayat namanya. Ain, ya, alif, nun. Iman ayat ni iman yang terasa di hati. Sebut nama Allah bergementar jiwa. Dengar nama neraka punyalah takut dia akan neraka. Dia tak sanggup melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Bila dia dengar syurga tu, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Bersungguh-sungguh. Ya, supaya dia layak masuk ke dalam syurga. Ini orang iman ayat. Paling komannya tuan-tuan, paling kudinya, paling lecehnya, paling lekehnya, paling koyunya, kita mesti memiliki iman ayat. Kalau iman ilmu aja dia masuk neraka dulu. Dia tak lepas dengan dosa kerana dia masih apa? Masih tunduk kepada pujukan dan tipu daya syaitan. Dia tak dapat bertahan. Masih melakukan maksiat. Masih lagi tidak mengerjakan yang wajib. Kenapa? Kerana dia tunduk dengan godaan syaitan. Dia masuk neraka dulu. Tapi imannya dah sah. Sudah sah imannya. Bila dia dah habis dosanya dalam neraka, dapatlah dia keluar dari neraka dan masuklah ke dalam syurga. Ya. Ada orang katakan, tak ngapel lah ustaz. Siapa tak orang katakan? Tak ngapel lah ustaz. Masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Siapa tak angkat tangan? Siapa teringin angkat tangan? I want to see this person. Nak angkat gambar. Kita 4 bulan beria benar, datangnya hujan pun datang, semua pun datang. Ni kenapa? Mudah-mudahan tak masuk dalam neraka. Kerana neraka ni dahsyat benar. Tak ada siapa yang lalu nohonya tahu. Api neraka itu 70 kali ganda. Lebih daripada sekuat-kuat api dunia ni. Api dunia ni sekuat mana pun. Ya. Tapi api neraka itu bunga api dia je 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia. Itu api neraka ya. Siapa lalu nahu api neraka? Angkat tangan. Ini iman ayat. Takut benar dia akan neraka. Dan ghairah dia nakkan syurga. Ya. Ini iman yang dikenaki. Paling komannya iman ayat. Kemudian beriman dengan Rasulullah begitu juga. Dia mengikut Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan suri tauladan.
Ya, apa saja dia buatnya mengikut Rasulullah. Dia makan mengikut Rasulullah, dia berpakaian mengikut Rasulullah, dia sangat fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sahabat-sahabat dulu. Ya, di antara sahabat-sahabat yang sangat fanatik dengan Rasulullah ialah seorang yang bernama Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Dia tu fanatik dengan Rasulullah. Apa saja yang dibuat oleh Rasulullah, dia ikut. Walaupun dia tak tahu mengapa. Pada satu hari Rasulullah sakit kaki, lalu jalannya tempang jalan Rasulullah. Dia nampak oleh Abdullah bin Umar, dia pun terus jalan tempang juga. Dia tanya dia, "Ngapa kamu jalan begini wahai Ibnu Umar?" Ibnu Umar tu dia anak kepada si Umar, namanya Abdullah. "Ngapa kamu jalan begitu?" "Aku nampak Rasulullah jalan begitu, itu sunnah, aku ikut dah," kata. Padahal itu bukan Rasulullah sengaja jalan begitu, Rasulullah sakit kaki. Tempang sikit jalannya, dia pun ikut tempang. Begitu juga satu ketika Rasulullah tak terkawal untanya, berpusing unta tu 3 kali. Dia nampak oleh Ibnu Umar ni, Abdullah bin Umar tu. Dia pun tengok unta, dia pusing unta tu 3 kali. "Kenapa kamu buat apa ni?" "Ini sunnah Rasulullah buat tadi." Begitu fanatiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila mengembara di padang pasir, Rasulullah ada pergi ke satu tempat, berhenti di situ. Dia pun bila lalu ikut itu, dia mesti berhenti tempat Rasulullah berhenti itu. Ini orang yang sangat fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni patut itulah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah, itulah perbuatan kita. Macam mana sabarnya Rasulullah, begitulah sabarnya kita. Kerana Rasulullah ni ada pelaku yang terbaik. Apa saja yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik. Whatever he does atau whatever he did is the best. Tak ada yang lebih baik dari pelaku yang terbaik selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dikaji oleh orientalis barat. Bila dikaji, dia dapati yang terbaik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pendakwah yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli ekonomi yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa suami yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling penyabar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling tegas dalam memperjuangkan agama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling kuat tahan diuji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sebut dia. Apa saja. Semua inilah dia orang yang terbaik, yang patut menjadi contoh dan suri tauladan. Kalau tak baik, takkan Allah suruh kita ikut dia. Sebab itu kita ni patut mencontohi baginda dalam apa jua aktiviti-aktiviti harian kita. Supaya kita juga membuat yang terbaik. Semayang yang terbaik, puasa yang terbaik, akhlak yang terbaik, perjuangan yang terbaik, suami yang terbaik, isteri yang terbaik dan sebagainya. Ini beriman dengan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, Allah bagi 4. Apa Allah bagi 4? Yang pertama tadi, diampunkan dosa. Yang kedua, dimasukkan ke dalam syurga. Ada berapa syurga tadi? Sudah kamu berapa? 8 syurga. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga yang lebih baik. Ada syurga yang lebih baik daripada yang mula-mula tadi. Apa namanya? Syurga Jannatun Adnin. Yang keempat, kita buat 3, Allah balas 4. Itu murahnya Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala. Dia balas 4. Yang keempat, diberinya kita kemenangan dalam perjuangan. Hari ini kita berjuang juga. Berjuang, tapi kalah. Mengapa kalah? Kerana kita gagal menjadi pejuang yang bertakwa. Ada orang berjuang tapi semayang pun tak betul, tak ada apa, tak ada peliharanya, tak ada dalam waktu, tak ada berjemaah, seorang-seorang aja di rumah. Bila tak ada takwa, tak ada bantuan dari Allah. Allah hanya membantu orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa.
Kalau hendak pembelaan dari Allah, kena jadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu sebab kita berjuang juga, tapi kalah manja. Juang kalah. Tengok sekarang ni, di mana umat Islam yang tidak dihina oleh orang kafir? Cik kabur kan? Di mana orang Islam yang tidak dihina oleh orang kafir? Di Palestin dihina ke dah? Dia tak ada macam soal kabur kan? Di Palestin dihina ke dah? Dihina. Di India dihina ke dah? Masjid yang tertua di India tu namanya Masjid Babri. Ya. Diruntuhkan oleh orang-orang Hindu tu depan mata orang Islam aja. Depan mata orang Islam tu. Adab-adab berdepan-depan tu. Mereka bawa kapak, bawa pukul besar tu, merobohkan Masjid Babri tu. Orang Islam tak boleh buat apa kerana mereka ramai. Yang kedua, mereka lengkap senjata. Yang ketiga, askar mengawal mereka. Tak boleh buat apa. Mengadu kepada OIC. Tahu apa OIC? Organization of Islamic Countries. Itu namanya OIC. O tu organization, I tu Islamic, C tu country. Organization of Islamic Countries. Mengadu kepada OIC. Apa jawabnya? OIC. Itu jawabnya. Artinya apa? OIC tu lah. Aku nampak. Begitu ke? Begitu begitulah umat Islam sekarang. Berjuang tak dapat kemenangan. Mengapa tak dapat kemenangan? Kerana Allah tidak bantu. Allah tidak tolong. Dalam peperangan zaman Rasul semuanya Allah tolong. Dalam peperangan Badar 313 tentera orang beriman melawan 1000 lebih tentera orang kafir. Sahabat-sahabat nampak malaikat turun menaiki kuda, memakai jubah-jubah hijau, membantu tentera-tentera Islam dalam peperangan itu. Artinya siapa yang hantar malaikat tu? Allah Ta'ala. Mengapa Allah hantar? Yang 313 tu orang macam mana, imannya macam mana, komitmennya macam mana, perjuangannya macam mana, kepercayaannya macam mana. Itu sebab Allah datangkan bantuan daripada langit. Allah bantu mereka. Begitu juga peperangan Khandaq. Allah datangkan bantuan. Tahu peperangan Khandaq, peperangan Parit. Tak dapat tentera-tentera kafir itu menyerang orang Islam. Kenapa? Didatangkan ribut Taufan. Ribut itu siapa membuatnya? Siapa mendatangkannya? Allah Ta'ala. Ribut begitu kuat. Tak berjaya mereka. Berbulan-bulan akhirnya balik saja. Ini dia perjuangan Allah Ta'ala. Perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah. Perjuangan ini banyak tuan-tuan. Ada orang berjuang di jalan Allah, itu yang diterima. Ada orang berjuang di jalan kebangsaan untuk menegakkan kemelayuannya. Itu bukan perjuangan di jalan Allah. Itu perjuangan di jalan tauhid. Wa tujahidu fi sabilit tauhid namanya. Kenapa sabda Nabi? Laisa minni man da'a ila asabiyah. Bukan dari kalangan aku mereka yang berjuang di atas dasar kebangsaan. Itu orang Yahudi tu yang tak nak menerima Islam, yang tak nak menerima Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad tu keturunan Arab. Dia mendak Nabi Muhammad tu keturunan apa? Keturunan Bani Israel. Jadi kena berjuang jalan Allah. Bukan jalan lain daripada perjuangan jalan Allah, namanya fi sabilit tauhid. Perjuangan di jalan tauhid, membawa kepada tauhid. Yang kita nak berjuang ni ialah berjuang di jalan Allah. Baru diterima Tuhan. Ada orang berjuang di jalan kebudayaan. Memperjuangkan kebudayaan hari menari tu. Berjuangkan zapin lah, lagi apa? Apa lagi? Zapin lah, joget lah dan sebagainya. Dia nakkan budaya Melayu ni jangan hapus. Kalau orang kampung saya, orang kampung Gajah tu lotak. Tahu lotak? Ya, tak tahu nama lotak. Upacara melekamkan padi dari tangkainya, itu namanya lotak. Dia buat pentas tu, dia nari atas pentas tu. Betul nyanyi.
Lo tahe lale. Ya. Ada pantun lepas tu tau. Naklah badai ku bagi badai. Badailah ada di dalam kuali. Naklah janda ku bagi janda. Jandalah ada di tepi perigi. Lo tahe lah le. Ginari dah tak ada tu. Zaman saya waktu masa budak tu selalu nengok lotah. Ya. Itu speciality orang Kampung Gajah. Ni Kampung Gajah bukan semua tempat tu orang Pulau Tiga. Ada orang Pulau Tiga tu ni. Ada satu kampung dekat Kampung Gajah tu namanya Pulau Tiga. Itu yang diperjuangkan. Sebenarnya perjuangan itu perjuangan apa? Di jalan Taghut, bukannya di jalan Allah. Di jalan Taghut itu tidak memberi manfaat, tak diterima oleh Allah. Yang Allah terima hanya perjuangan di jalan Allah. Begitu juga dia berjuang di jalan apa? Di jalan sokan. Beraya benar, bersokan sana, bersokan sini, pakai seluar pendek. Tak diterima Tuhan. Yang diterima Tuhan hanyalah perjuangan di jalan Allah. Kalau dia mati dalam memperjuangkan kalimah Allah, dia mati syahid. Orang mati syahid ke mana perginya? Ke mana perginya? Ke dalam syurga. Macam tuan-tuan puan-puan kejap ni lah. Kalau mati kejap ni, syahid ni tau. Semua ni syahid. Kerana barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia sentiasa seolah-olah berjuang di jalan Allah. Hingga dia kembali ke rumah. Sekarang ni tengah berjuang jalan Allah ni. Kalau mati kejap ni, mati syahid. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Okey. Nak tanya soalan yang kedua lepas tu. Siapa nak mati kejap? Yang ke tangan. Udah tak ada. Tadi tak. Memang pun. Saya pun tak nak. Kerana kita ni, Allah dah kabur siap-siap dah. Kita ni kalau boleh tak usahlah mati segera. Lambat kalau sikit. Allah ada kabar tak? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betul. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Allah kata kamu ni memang nak lari daripada mati. Ya ke dah? Ya ke dah? Demam sikit dah jumpa Tok Bawang. Kenal Tok Bawang dari kampung? Tok Bawang tu dari kampung, belang-belang jopahnya. Tak kenal? Tolonglah Tok Mo, kata Tok Mo, anak saya demam katanya. Kenapa tu? Supaya jangan mati lah tu. Itu Allah kata. Tafirruna minhu. Lari daripadanya itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum. Tetap dia akan berjumpa dengan kamu. Mati itu berjumpa. Sebab itu kalau mati, kalau demam sikit makan Panadol, beli Panadol, beri kedai ubat. Sebab kedai ubat mana yang bankrupt tu tahu kedai ubat yang Sungai Siput ni. Mana yang bankrupt? Semua laku belaka. Kerana kita takut mati, tak nak mati, benci mati. Tapi mati juga. Itu sebab orang jual ubat laku saja. Kawan saya ada seorang. Sekarang ni dia mengeluarkan berapa jenis-jenis ubat ada dalam radio. Pergi dengar radio Hakim tu dan ada headline ubat dia. Cukup laku sekarang ya. Kerana manusia tak nak mati. Jadi itu ubat tu. Tak ada Singapura ubatnya kan macam headline pula. Ini dia tuan-tuan dan puan. Jadi kalau nak lepas daripada azab yang pedih, kalau nak bahagia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, ini buat 3 perkara. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, kedua ya. Dan kamu berjuang di jalan Allah. Nescaya kamu akan dapat 4 perkara. Yang pertama apa tadi? Diampunkan dosa-dosa. Ya. Sebab itu kita sentiasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah diampunkan dosa kita ni. Yang kedua, dimasukkan ke dalam syurga. Syurga ada 8 menunggu sana. Nikmat syurga tu tak terhingga, tak tahu nak ngabur je nikmat syurga ya. Makanannya ada, pakaiannya ada, kenderaannya ada,
Lagi buah-buahannya ada. Lagi apa? Mahligai-mahligainya begitu hebat. Allah sediakan mahligai-mahligai di syurga bagi mereka-mereka yang suka membaca Qul huwallahu ahad. Siapa baca 11 kali Qul huwallahu ahad, Allah akan hadiahkan dia satu mahligai di syurga. Nak ke tak nak? Atas? Buatlah. Tengah naik motor tu tak boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tak nak kan? Buatlah. Itu mahligai-mahligainya, kenderaan-kenderaannya. Di syurga ada tak Mercedes-Benz? Tak ada kan? Ada tak BMW? Ada tak Lamborghini? Dalam syurga ada tak Lamborghini? Ada. Bukan Lamborghini tau, Lamborghini. Itu dalam syurga ya. Ada tak Daimler? Ada tak Ferrari? Ada tak Jaguar? Semua ada kenderaan-kenderaan lagi canggih. Yang ada dalam syurga itu 99 kali ganda daripada yang ada dalam dunia. Yang menunggu di syurga itu 99%. Yang ada dalam dunia ini hanya 1% saja. Ya. Nama boleh sama. Bila masuk dalam syurga apa kata kita? Qalu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah ya. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki berbentuk buah-buahan, mereka berkata, ini buah-buahan ini serupa yang kami terima dalam dunia dulu. Kata dia, orang-orang syurga. Kata dia, kita lah. Kita ke demai yang masuk syurga tu? Kali lagi, yang masuk syurga tu kita ke demai? Kita lah. Ya. Kalau siapa katakan aku tak ada can tu. Aku tak ada harapan masuk surga, tak ada harapan. Kita kena sangka baik dengan Allah Taala. Serupa aja buah-buahan ni. Macam dalam dunia dulu katanya. Yang sebenarnya serupa ke tak? Lain. Doyan dunia dengan doyan syurga serupa ke lain? Ya Allah, tak tahu dia menjawabnya. Doyan di dunia dengan doyan syurga serupa ke lain? Lain. Doyan dunia ni kadang-kadang mangkok, kadang-kadang berulat, kadang-kadang bonyok. Tahu bonyok? Tu doyan dunia ni. Doyan di syurga mana rupanya? Tekal isinya. Tak ada ulat, tak ada mangkok, tak ada tawar, tak ada kerat. Elok liun aja isinya. Ya. Semua jenis musang king Melaka tahu. Tu di syurga tu. Bukan macam di dunia ni, kadang tengok buka mangkok, Allah dah tak makan. Dan sebagainya. Ya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Serupa yang kami terima di dunia ni, padahal yang sebenarnya tak serupa. Lagi apa dapat? Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Sentiasa suci. Tak pernah datang kotor. Suci je. Nak ke tak nak? Bukannya bidadari aja. Pasangan-pasangan daripada orang masuk syurga tu, kalau sama suami isteri dalam syurga tu, sentiasa suci je. Udahlah suci, bikir aja. Tahu apa bikir? Anak dara aja semacam. Minta maaf lah, saya dah tua, pedulikan saya dah. Saya sebut aja. Lepas bersetubuh tu, patutnya tak ada lagi darah kan? Datang balik darah ni. Setubuh lagi, darah balik. Setubuh lagi, darah balik. Setubuh lagi, darah balik. Nak ke tak nak? Atas? Nak masuk syurga dua aja syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat.
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dua syaratnya. Apa? Beriman, yang kedua beramal soleh. Itu syarat nak syurga. Senang ke susah? Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Senang. Tuan Haji mengatakan senang. Senang ke susah? Senang. Apanya senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi balik kawan semak dalam surah Shaf. Ayat berapa ke saya dah tak ingat. Cari surah Shaf. Surah Shaf tu ayat juzuk yang ke-28. Bermula dari ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahu azim. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sudah sejam lebih saya berceramah. 1 jam 1 minit 40 saat. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf lah. Okay, that is all for tonight. Any objection? Yes. Kuat sikit, saya telinga pekak. Kita manusia takut mati. Ya. Kalau saya tak pasti sama ada adil ataupun tidak. Matilah kamu sebelum kamu mati. Matilah kamu sebelum kamu mati. Matilah kamu sebelum kamu mati. Saya tak jumpa hadis itu. Wallahualam. Yang ada, kamu sedia 5 sebelum datang 5. Muda kamu sebelum datang tua. Lagi, lapang kamu sebelum datang sempit. Sehat kamu sebelum datang sakit. Kaya kamu sebelum datang miskin. Lagi, hidup kamu sebelum datang. Orang yang mati sebelum mati itu hatinya sudah mati. Itu bukan disuruh. Itu keadaan manusia. Dia mati sebelum mati. Hatinya sudah mati. Lantaklah orang ceramah dari mana pun, dari kampung ke, dari Kuala Lumpur ke, dari Singapura ke, dari England ke, dia tak berubah-ubah juga. Dia macam itu juga. Dia ikut lama juga. Itu orangnya sudah hatinya mati sebelum dianya mati. Itu mati hati. Mudah-mudahan kita tak ada mati hati. Hati kita sentiasa hidup. Hati kita sentiasa lembut. Hati kita sentiasa mahu membuat perubahan, sentiasa berhijrah. Wallahu alam. Ya, ada hendaklah kamu mati sebelum kamu mati, itu saya tak jumpa lagi. Wallahu alam, saya tak tahu. Mungkin ada, saya tak tahu dah, ya. Saya bukan semua tahu. Maklumlah, cikgu asalnya. Bukannya banyak guna hadis apa pun, ya. Lagi? Ya, sudah Tuan Ji. Rohani dengan hati. Okey, rohani itu roh, datangnya dari roh. Ya. Hati itu bisikan dari roh ke dalam hati. Roh tu membisik ke dalam hati. Dia yang membisik ke dalam hati itu ada roh, ada nafsu. Dia dua-dua tu membisik dalam hati kita. Ya, hati itu hatilah. Dia menerima bisikan, menerima pujukan, menerima rancangan. Sama kalau dia datang dari roh, maknanya dia ngajak ke kebaikan. Kalau dia datang dari nafsu, dia ngajak kejahatan. Itu kalau nafsu. Karena nafsu itu kerja apa? Mengajak orang buat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu kerja nafsu. Gini stuff is good for you. Siapa yang kata tu? Nafsu lah tu. Come to Marlboro country. Siapa mendorong itu? Nafsu lah tu. Joget tu, siapa yang ngajak joget? Nafsu lah tu. Kalau tidak
ada yang punya. Siapa ngajak tu? Mari kita jalan bersama. Siapa ngajak tu? Nafsu lah. Ya. Lagi? Ya, sudah. Tak dengar. Saya pekak. Mandi wajib. Ha. Mandi wajib. Betul? Mandi sekali. Ya. Macam mana maknanya kita mandi dululah. Udah mandi buang kuku tu. Kalau kuku tu kalau belum lagi mandi wajib, ya ke dia tanya, ya ke? Kalau belum mandi wajib jangan potong kuku dulu. Ya, kalau itu tidak ada larangannya, ya. Bukan ada larangan, tapi eloklah kita mandi dengan tengah apa? Lepas mandi itu dah suci semuanya, baru kita buang kuku tu. Benda tu benda elok, benda sunat. Tapi bukan suruhan wajib tak ada, ya. Lagi? Habis? Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Kerana saya sudah janji dengan saudara Syukri akan datang pada bulan hadapan pada 29 hari bulan 9. InsyaAllah, ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam, tak ada lah, ya. Sekian dulu. Ampun maaf. Mana yang tersenggung, mana yang terpukul, mana yang terketuk, mana yang terkapak, mana yang terhiris. Minta ampun, minta maaf lah, ya. Saya cadang tidak nak ngapak cadangnya. Nak muka beda. Nak ngetuk beda. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Saya tak ada tujuan nak smash datang dari kampung tadi. Cadang-cadangnya nak drop shot aja. Hati bola tanggung apa buat? Sekali lagi, bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian, ampun maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal